saya nak kongsikan ilmu ini yang paling powerful. Itulah cara dia akan jadi melebihi 10,000. Selamat sejahtera semua, nama saya Ronan. Hari ini saya nak temu dengan Mr. Lee beberapa soalan yang berkenaan dengan mengumpulkan kekayaan. Hai Mr. Lee. Hello. Baik Mr. Lee, apakah cadangan anda untuk rakyat Malaysia mengumpulkan kekayaan? Oh, ini satu topik dan soalan yang besar sangat. Pertamanya Ronan, saya ingin menegaskan bahawa saya bukan seorang pakar, saya bukan orang kaya juga dalam Malaysia. Cuma saya ada sedikit pengalaman atas topik ini dan saya bolehlah kongsi kepada anda apa yang saya tahu dan ilmu yang berkenaan topik ini. Baik Mr. Lee, apa persepsi anda tentang rakyat Malaysia menguruskan kekayaan mereka? Okey, bagi soalan ini selepas COVID-19 ni, kami terdapat tahu rakyat Malaysia tidak ada apa-apa pengetahuan berkenaan menguruskan kekayaan mereka. Sebab semua rakyat macam susah sangat mengalami COVID-19 ini. Oleh sebab ini, cadangan saya pertama kepada semua rakyat adalah simpanan adalah paling penting. Setiap bulan selepas mendapat gaji, mesti menambungkan sebahagian gaji anda menjadi simpanan. Baik Mr. Lee, apa maksud menyimpan dan apakah cara menambung? Okey, bagi cara menambung dan maksud menyimpan, saya boleh terangkan kepada anda dulu. Ramai orang ada satu persepsi ataupun fikiran yang kurang betul. Misal kata, anda dapat gaji setiap bulan 2,000. You akan pakai untuk kereta, pakai untuk makan, pakai untuk apa-apa hiburan saja. Lepas tu ada bagi berapa, anda simpan. Itu cara yang tidak betul. Untuk mencapai sasaran anda, target anda boleh simpan setiap bulan. Sebenarnya cara yang betul adalah selepas dapat gaji, anda mesti tetapkan satu percentage, misal kata 5% atau 10% dari gaji anda, simpan dulu. Selepas anda simpan, ini duit masuk akaun yang tidak akan usir. Okey, you takkan guna duit itu. Lepas tu bakinya anda bayar untuk ansuran kereta, sewa, makanan, semua. Cara ini kalau anda boleh tetapkan jalan dalam masa kata 1 tahun, 2 tahun, anda boleh nampak dalam akaun simpanan itu, you boleh tengok figure atau amount yang you akan puas. Itulah cara ataupun maksud menyimpan. Itulah tabung anda. Okey? Duit yang anda simpan itu akan jadi duit ibu, modal anda untuk sepanjang umur. Okey Ronan, misal kata gaji anda satu bulan 1,500 atau 2,000, okey? Sekiranya anda tidak ada satu konsep nak simpan dahulu, tetapi you pakai guna dahulu, yang tunggu baki tu, awak tidak akan berjaya. Itu baki sentiasa you akan guna dan sampai ujung bulan tak ada baki lagi. Oleh sebab ini, anda mesti buat yang pertama adalah you simpan dahulu. Kena simpan, yang baki tu you tengok, okey, ansuran bayar kereta berapa, okey, bayar sewa berapa. Yang baki mungkin you tinggalkan 800 saja. You kena bahagikan lah. 30 hari 800, satu hari you boleh pakai berapa. Guna bajet macam itu, anda dapat adjust. Boleh tahu cara you makan pakai berapa, beli baju pakai berapa, handphone you pakai berapa. Kena buat bajet macam itu. Tidak boleh suka-suka pakai saja duit. Okey, ini saya nak beli, itu saya nak guna, itu saya nak makan. Kalau cara macam tu, memang tidak dapat boleh simpan duit. Baik Mr. Lee, selain menambung, adakah cara lain untuk mengumpulkan kekayaan? Okey, ini soalan yang sangat baik. Selain dari menambung, ada beberapa cara lagi lah atau langkah. Sebab menambung atau menyimpan duit adalah langkah pertama. Okey, yang seterusnya selain dari menambung gaji anda atau pendapatan setiap bulan anda, sangat penting langkah kedua adalah menaiki nilai diri sendiri. Okey, misal kata anda kerja di salon ataupun kedai workshop tayar, gaji 1,500, baru masuk kerja dapat gaji macam itu. Tetapi
selepas 1 tahun, adakah gaji anda akan naik? Kemungkinan yang sangat tinggi kan? Kenapa gaji anda akan naik? Kerana nilai anda telah naik. Selepas 1 tahun atau beberapa bulan anda kerja dalam bidang ini, anda akan mengumpulkan pengalaman. Dan semua pengalaman itu akan menjadikan nilai anda kepada diri sendiri dalam bidang itu. Kalau anda telah mengumpul pengalaman yang cukup banyak, nilai anda automatik akan naik. Sekiranya nilai anda sudah naik melalui mengumpulkan pengalaman semua itu, kalau bos anda tidak naikkan gaji kepada anda tidak perlu risau. Sebab pasaran ini, dia memang ada orang lain tahu anda berpengalaman tetapi gaji belum naik. Bos lain ke atau syarikat lain akan kasih tawaran. Sekiranya anda mempunyai nilai yang sedemikian, mesti ada tawaran yang boleh match anda punya nilai. Oleh sebab ini, yang paling penting, kita mesti menaiki nilai diri sendiri. Okay, sebab ini dalam syarikat anda, orang yang agresif, dia selalu nak lakukan lebih. Bos pesankan ini, satu saja, dia buat 1, 2, 3. Bos pesankan dia buat itu saja, dia buat 1, 2, 3. Selalu buat lebih daripada apa yang dipesankan. Ini orang, dia akan mengumpul pengalaman yang lebih. Oleh sebab itu, kerajinan adalah sangat penting. Kita mesti ada satu mindset. Setiap pagi pergi kerja, kita nak buat lebih, buat lebih, buat lebih. Itu sangat penting. Sekiranya anda ada mindset yang macam itu, minda yang macam itu, nilai anda akan naik lebih daripada orang lain yang kurang rajin. Alright, saya faham apa yang maksud Mr. Lee. Maksudnya nilai diri sendiri setanding dengan pendapatan anda. Betul. Kecuali meningkatkan nilai diri sendiri, sekiranya seseorang nak tambahkan pendapatan, beliau boleh gunakan cara lain lagi. Kalau seseorang ada sasaran ataupun ada niat nak menambahkan pendapatan, beliau boleh kerja part time. Baik Mr. Lee, selepas kita menambung setiap bulan, adakah kita akan terus jadi kaya? Baik Ronan, tidak semestinya selepas menambung tidak terus jadi kaya. Kenapa? Okey, sekarang saya nak kongsikan ilmu ini atau pengetahuan ini yang paling powerful, yang paling penting dalam mengumpulkan kekayaan. Sekiranya tiap-tiap bulan kita ada simpanan, menambung duit dari gaji, sebahagian semua simpan. Apakah itu? Duit apa? Itu akan jadikan duit ibu, modal anda sepanjang umur. Ini duit tak boleh hilang. Misal kata setahun anda boleh simpan 5,000. 5,000 ini you tak boleh pakai, you tak boleh guna. Okey, saya nak kahwin, saya pakai duit ni. Saya nak beli kereta, saya pakai duit ni. Tak boleh. Ini duit simpan sebagai duit ibu. Tak boleh kurang, tak boleh hilang. Okey, dari masa ke masa, modal atau duit ibu ini dia akan semakin menambah. 1 tahun 5,000, 2 tahun dia bukan 10,000 tau, dia akan jadi melebihi 10,000. Tahun ketiga dia bukan 15,000, dia akan lebih daripada 15,000. Kenapa? Kerana modal ini anda bukan simpan dalam bank account, tidak sentuh saja. Anda sepatutnya gunakan modal ini pergi kerja. You suruh duit ini pergi kerja, tetapi dengan prinsip tak boleh hilangkan dia, tak boleh kurangkan dia. Macam mana duit ibu ini boleh pergi kerja? Okey, yang paling simple, paling senang, masukkan duit ini ke FD account. Satu deposit tetap dalam bank. Kurang-kurangnya anda boleh dapatkan interest ini. Dan interest ini bila dapat, okey, you boleh pakai, you boleh gunakan ini. Tetapi duit ibu tak boleh kurang. Setiap tahun kena tambah. Kalau dapat faedah ataupun bunga, masuk lagi dalam you punya modal. Duit ibu akan menambah. Setiap bulan, nilai anda akan tambah melalui mengumpulkan pengalaman. Buat kerja part time, gaji pun dapat lebih. Okay, dari masa ke masa, pendapatan setiap bulan akan tambah. Simpanan atau amount yang anda boleh menambung pun tambah juga. Sorry Mr. Lee, kalau saya nak kahwin, nak beli kereta, nak beli rumah,
Saya nak guna duit apa? Okey, baik Ronan. Pakai duit apa pun tak boleh pakai duit ibu anda yang simpan. Yang dalam tabung itu anda tak boleh usihkan. Sepanjang umur ini duit ibu boleh tambah tetapi tidak boleh hilang, tak boleh kurang. Mesti ada mindset yang macam itu. Kita kena korbankan sedikit apa yang kita nak. Kahwin sangat penting juga. Beli kereta penting juga. Beli rumah penting juga. Kalau ada target ataupun sasaran yang macam itu, anda kena fikir, kena buat bajet. Waktu siang kerja yang pertama itu untuk kehidupan anda. Makan, minum, hiburan semua. Part time dapat pendapatan kan? Pendapatan itu mungkin anda tidak simpan. Semua masuk satu tabung lagi untuk kahwin, untuk beli kereta, untuk beli rumah. Dari masa ke semasa, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, anda akan nampak dalam tabung utama itu, duit ibu itu, dia akan semakin naik. Dia akan jadi powerful. Anda gunakan duit itu untuk lakukan pelaburan. Pelaburan yang paling senang, paling simple itu masuk FD account. Kurang-kurangnya 1 tahun ada 3% faedahnya. Makan bunga itu. Kalau anda ada confident, boleh buat bisnes sendiri. Sudah ada modal. Kan? Tetapi saya akan nasihatkan orang muda macam Ronan, jangan campur apa-apa itu skim cepat kaya. Jangan percaya semua tu. Itu you punya bodak akan hilang. Carilah dalam pasaran ini ada apa pelaburan yang boleh anda masukkan duit anda supaya modal ataupun duit ibu itu dia boleh menjanakan pendapatan lagi. Gunakan duit itu untuk beli rumah, untuk beli kereta ataupun untuk kahwin. Okey, faham tak Ronan? Apa yang saya cakap tu? Faham Mr. Lee. Macam mana pun modal tak boleh kurang, tak boleh hilang. Betul kan Mr. Lee? Betul. Baik Mr. Lee, terima kasih berkongsi cara mengumpulkan kekayaan. Okey. Adakah mesej lain yang nak sampaikan? Okey, baik. Dalam negara kita ni, Malaysia, ramai tengok orang Cina macam kurang susah. Sebenarnya bukan. Ramai orang Cina susah juga. Akan tetapi saya boleh pastikan keluarga orang Cina lebih fokus atas topik ini, mengumpulkan kekayaan. Dan kajian saya juga berdasar daripada keluarga-keluarga dalam Malaysia ni, orang Cina punya konsep persepsi atas mengumpulkan kekayaan. Saya bukan pakar, saya bukan sangat kaya. Cuma saya ada sikit kajian atas topik ini dan saya nak kongsikan kepada semua rakyat. Itulah message yang terakhir saya nak sampaikan kepada semua. Okay, haraplah bangsa-bangsa atau kaum-kaum dalam Malaysia ni boleh semakin menjadi harmoni melalui perkongsian semua ni antara kaum-kaum, dan kita cinta satu sama lain. Terima kasih Mr. Lee. Okay. Saya harap cara-cara dan mesej yang disampaikan oleh Mr. Lee dapat membantu semua orang di Malaysia. Terima kasih Mr. Lee dan thank you everyone.